ruang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita bincang yang ada buku ni muka surat 158, iaitu nombor yang ke-58. Di bawah tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpegun dengan ucapan Al-Qamah. Terpegun dengan ucapan Al-Qamah. Al-Hakim meriwayatkan bahawa Al-Qamah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 orang daripada kaumku. Kemudian setelah kami memberi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kami dan baginda tertarik kepada kami sehingga baginda bertanya, siapakah kamu ini? Jawab kami, kami adalah orang yang beriman. Jadi ini kisah hadis oleh Al-Hakim ni meriwayatkan tentang seorang sahabat nama dia Al-Qamah bin Haris yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 7 orang sahabat. 7 orang daripada kaumnya disalamkan Nabi, Nabi ucap salam, Rasulullah jawab salam mereka, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa kamu ni? Nabi nak tertarik nak bertanya terus. Mereka menjawab, kami adalah orang yang beriman. Kemudian baginda bertanya, setiap perkataan harus ada buktinya. Apakah bukti keimanan kamu? Nabi kata setiap perkataan ada bukti. Apa bukti keimanan? Jadi Al-Qamah ni dengan sahabat dia menjawab, ada 15 bukti. Bukti ni ada 15 perkara. Rasulullah tanya, apa bukti kau iman? Kata Al-Qamah, ada 15 perkara bukti dia. 5 perkara yang kau perintahkan kepada kami. 5 perkara lagi diperintahkan oleh utusanmu, orang yang kau hantar untuk berdakwah kepada kaumku. 5 daripada utusan kau. 5 lagi perkara yang kami biasa buat di zaman jahiliyah. Jadi 15 perkara ni bukti keimanan, kata Al-Qamah bin Al-Haris. Rasulullah tanya lagi, apakah 5 perkara yang aku perintahkan kepada kamu tu? 5 perkara tu apa dia? Maka jawab Al-Qamah, kamu telah perintahkan kepada kami untuk beriman kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini rukun apa ni tuan? Rukun iman kan? Rukun iman. Ini 5 perkara ni adalah rukun iman. Perkara awal yang Rasulullah sampaikan kepada orang ketika berdakwah. Kamu kena percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab, rasul, takdir Allah baik maupun buruk. Kalau kita mengaji hadis 40 arba'in tu, kita akan jumpa ni antara hadis yang awal kan. Hadis yang awal menceritakan tentang rukun iman. Ketika Nabi duduk, datang Jibril yang berupa sebagai seorang manusia, melanggarkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi. Kemudian dia tanya Nabi macam-macam. Nabi tanya, Nabi jawab, apa lebih kurang Nabi sebut orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maka antaranya Jibril mengatakan, fa akhbirni anil iman. Nabi jawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis itu panjang kan. Nabi sebut iman tu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, qadar hari akhirat, dengan qadar baik buruk. Sehingga dia sebut sedap tak? Betul tak? 6 perkara, 5 perkara ni yang disebut oleh Al-Qamah. Kemudian Nabi tanya lagi, apa 5 perkara yang utusanku perintahkan itu? Jawab mereka, kami diperintahkan oleh para utusanmu untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah,
dan engkau adalah utusan Allah. Hendaknya kami mendirikan solat wajib, menunaikan kewajipan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan tunaikan haji apabila kami mampu. Ini rukun Islam yang disampaikan oleh utusan Nabi, para pendakwah Nabi ketika ajar berdakwah kepada orang suruh masuk Islam. Yang ini diajar, antara yang diajar oleh sahabat-sahabat Nabi yang menjadi utusan. Ini pun Jibril tanya Rasulullah. Jibril yang mengajarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni anil Islam, kan hadis itu panjang. Kita beraku apa itu Islam, wahai Muhammad? Nabi tersebut, dan tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Nabi sebut Islam tu kau nak saksi bahawa tiada tuan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruhnya, kamu harusnya kamu naklah mendirikan solat, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji ke Makkah sekiranya kamu mampu. Ini rukun Islam yang diajar oleh Jibril kepada Rasulullah. Yang akhir sekali ihsan, kan? Apa itu ihsan, wahai Muhammad? Wa akhbirni anil ihsan. Jibril tanya Rasulullah jawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawasanya kamu beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah sampai seolah-olah kamu melihatnya. Walaupun kamu tak dapat melihatnya, tapi yakinlah Allah Ta'ala melihat kamu. Kan? Jadi kalau hadis itu dipanjang-panjang ceritakan, buku pondok dibahaskan kan. Hadis itu tentang maqam muraqabah dan maqam musyahadah di situ. Tapi kita nak beritahu ya, iman, Islam, ihsan ini diajar oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Rasulullah sampai kepada para sahabat. Dapat 10. Nabi tanya lagi, apakah 5 perkara yang kamu masih lakukan sejak zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah ni, orang-orang Arab zaman jahiliyah, zaman tak ada agama, dia beramal sampai ke zaman dia masuk Islam. Dia tak beramal. Al-Qamah 5 perkara. Tu tak ada kita buat ni, lagi tahu lah kita daripada orang jahiliyah lagi sudah ni. Orang jahiliyah buat contoh ni. Apa disebut oleh Al-Qamah? 5 perkara yang masih kami buat, lakukan sejak zaman jahiliyah sampai zaman masuk Islam. Kata mereka yang pertama, bersyukur di waktu senang. Bersyukur di waktu senang. Kami ni walaupun zaman jahiliyah tu kami bersyukur, sampai zaman masuk Islam bersyukur di waktu senang. Jadi kita semua kena bersyukur di waktu senang. Kita hari ni manusia dia jangan bersyukur di waktu senang. Yang ada mengaduh di waktu susah. Ada perkataan mengaduh tu. Mengaduh dia macam mana bahasa apa? Apa ni yang tu? Mengeluh di waktu susah. Tu banyaklah. Bersyukur di waktu senang. Mengeluh di waktu susah Allah Ta'ala tak suruh. Bersyukur di waktu senang tu Tuhan suruh. Yang Allah Ta'ala suruh tu biar manusia jangan buat. Yang tak disuruh tu dibuat. Yang disuruh bersyukur. Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala tu. Maksudnya syukurlah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu ingat nikmat Allah Ta'ala, kamu bersyukur, kamu akan berjaya menjadi orang-orang yang beroleh kemenangan. Allah Ta'ala suruh bersyukur. Apa lagi ayat tu? Fadhkurni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku. Jangan kamu jadi orang-orang yang kufur. Allah Ta'ala memang suruh bersyukur. Orang Arab jahiliyah sebelum Al-Qamah ni, sebelum turun ayat ni dia dah bersyukur. Jahil lah kita lah pada orang jahiliyah kalau kita tak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anishkurli wali walidayya. Apa tu dalam surah Rahman tu? Anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan kepada kedua ibu ayah kamu. Dan kepada aku kamu akan kembali, kata Allah Ta'ala. Jadi banyaklah ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Orang Arab jahiliyah itu Al-Qamah ni kaum ni bersyukur itu senang.
Kedua, bersabar di waktu kesusahan. Dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Banyak ayat tentang Allah Ta'ala menyuruh kita bersabar dan besar. Innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala membalas pahala ganjaran kepada orang yang sabar ni bighairi hisab, dengan tak berkira besarnya kelebihan bersabar. Ini dilakukan oleh Alqamah dan kaumnya. Kedua, bersabar di waktu susah. Kemudian berani di waktu perang. Tiga, keempat, redha pada waktu menghadapi ujian. Dan kelima, tidak merasa gembira dengan suatu musibah yang menimpa musuh. Mana yang musuh kalau sesuatu, dia tak gembira. Macam orang ni buatlah, ambil kau, padan pukul kau, biar terkolak kepala orang. Dia dah marah dengan orang tu dah memang dah jadi. Dia dah bertongkar, dia dah bergaduh sejak 7 keturunan orang tu. Bila orang tu tipu musibah, dia berlebih-lebih. Apa tak mati kita dia ada perkataan tu. Dua, apa tak mati tahu dia. Hidup dah lagi dia. Banyak orang. Orang jahiliah pun tidak merasa gembira dengan suatu musibah yang menimpa musuh. Musuh kena musibah, tak lagi gembira dia pun nak. Zaman jahiliah, Al-Qamah sebut sampai zaman Islam mereka beramal dengan 5 perkara. Bila Nabi dengar ucapan tu, Nabi bersebut, sungguh kamu ini termasuk kaum yang amat pandai, baik dalam agama maupun dalam cara bercakap. Hampir saja kamu ini serupa dengan para nabi dengan segala cara yang kamu katakan tadi. Khabar ni dia dengar kan para sahabat, diingat ketika Rasulullah tanya, dia jawab balik. Mana yang dia dengar, dia ingat. Percakapan tu hampir sama dengan percakapan Nabi, cara Nabi, kata Rasulullah memuji Al-Qamah. Dia teringat tentang Al-Qamah. Saya tak tahulah, kan kita ada dengar cerita dulu Al-Qamah ni kan masyhur cerita Al-Qamah kan. Saya tak tahulah Al-Qamah yang dimaksud itu adalah Al-Qamah bin Haris ni pun ataupun Al-Qamah yang lain. Kalau kita perasan dulu masa kita sekolah, cikgu selalu cerita tentang Al-Qamah yang melebihkan ibu dia. Tapi bila kita ngaji universiti, budak-budak you mengatakan hadis ini dia macam perbahasan ni, sehingga dikatakan asas dia tidak kuat, sehingga kata hadis ni tak cerita Al-Qamah ni tak ada sumber yang sahih. Walaupun dia ada tercatat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga diceritakan anak dari Imam Ahmad berkata dia tak suka hadis ini ditulis dalam kitab dia. Dan Musnad Wallahu a'lam lah. Kajian orang belakang kan, benar-benar ni berlaku zaman dulu-dulu. Kan dulu saya ingat dia Al-Qamah ni cerita kat surau penceramah-penceramah selalu cerita Al-Qamah. Yang mungkin kita boleh ambil pengajaran. Sahabat Nabi ni dia kahwin, lepas tu dia duduk rumah sendiri dengan isteri dia, tinggal rumah. Dia lebih melebihkan isteri dia. Dia lebih isteri dia. Sehingga ibu terasa ibu. Ibu terasa tapi tak cakap. Sehinggalah satu hari diberitakan sampai berita kepada Rasulullah, Al-Qamah ditimpa punya penyakit dan dia sakit nazak. Tapi tak boleh mengucap. Kan maksud cerita tu kan? Tak boleh mengucap. Sahabat pun berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Qamah ni sakit tahu ni tapi tak boleh mengucap. Tersangkut. Maka Rasulullah SAW bagi ibu dia. Bagi ibu tanya, ada ke apa-apa yang Al-Qamah ni buat yang kau tak setuju? Ibu tak cakap apa-apa. Rasulullah tanya lagi, ada tak? Dia pun sobat. Ibu pun sebut, aku terasa hati sangat dengan Al-Qamah ni. Sebabnya Al-Qamah ni melebihkan isi dia. Bukanlah maksud hadis ini tak melebihkan isi. Sampai rumah tu isi pun tak tahu, makan pun tak ajak, apa pun tak tahu, tak pandang langsung. Kan tu maksud hadis ni. Kan macam tu jangan kita kahwin kan. Jadi isi kita jaga, tapi melebihkan ni tuan-tuan faham maksud melebihkan. Segala-galanya isi kan. Sehingga ibu ni kecil hati. Dia pun cerita kat Rasulullah, Al-Qamah ni gini dia melebihkan isi daripada aku. Aku terasa kalau macam tu kau maafkanlah Al-Qamah, kata Rasulullah. Sebab dia tak lepas ni untuk ucap ni. Ibu tak nak maafkan. Aku tak nak maafkan Al-Qamah. Allah kata, omel semua kita pergi pakai Al-Qamah ni.
Jumlah kita bakar yang kamar ni. Amal tak nak ampun dia bakar tu lah. Sebelum bakar kan aku bakar kita dia. Akhirnya ibu dia apa? Barulah dia mengucap dengan lancar. Jadi hadis ini dibahaskan oleh ulama-ulama hadis hari ini yang belajar hadis. Memang ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Tapi sebagian mengatakan hadis ni tak apa nak buat sumber dia wallahu alam kita tak mengaji mustalah hadis. Jadi orang yang mengaji hadis, apa pun tuan-tuan daripada cerita ni, sumber dia kuat tak kuat kita nak ambil pengajaran bahawa memang kita orang lelaki memang kita tak boleh melebihkan isi kita. Tak boleh melebihkan isi bukannya mana yang melebihkan isi tak tentu. Kan? Mana ibu kita segala-gala. Ibu kita ni adalah segala-gala, kan? Kita kalau hilang mak kita tu, itulah mak seseorang. Ikut orang hilang bini ramai dia jadi bini. Kau hilang mak tak pik Bagaikan orang perempuan ni semua macam suka kain lain ni tak ada orang perempuan ni. Kau mak tu hilang, tak ada orang lain menjadi mak kita lah. Jangan ada orang. Itulah seorang. Ikut hilang bini, malam-malam lagi kedua ada jadi bini. Itulah kan. Yang mak kita ni. Tapi hari ni orang tak pernah faham. Bila dia itu akhirnya dia tinggal. Minta maaf lah orang New Zealand lah. Orang New Zealand bila dia berkahwin, ni orang lelaki lah, dia kahwin dia. Lepas tu dia akan muyul tu apa? Condong ke rumah mentua perempuan lah. Betul kan? Semua perempuan dia. Terus mak. Kita kadang-kadang banyak kadang-kadang orang mengadu kan. Dia Muslim macam tu kan? Macam tu. Dia akan lebih kepada bola perempuan. Cik tanya cucu-cucu ni dia yang kecil ni, suruh senarai nama Pak Selaru kepala mak dia benar semua. Kepala ya tak siapa tapi Pak Selaru tak kona-kona, jangan balik. Perkataannya itulah Ustaz. Itulah. Nak dipunyuk istilah orang Melayu tu apa? Orang perempuan tu nak dipunyuk lelaki tu. Sehingga lelaki tu tak balik. Tuan, tak boleh balik. Mak selalu kadang-kadang pun terasa ulama tu sedikit kesetua, sedikit ke rumah kan. Jarang balik. Itu cukup bahaya. Kadang-kadang terasa mak kita. Jadi anak-anak balik gayo kan. Asal balik gayo tu dulu. Saya balik gayo tu bagi-bagi lah macam bagi giliran. Tahun ni mau mak kau. Tahun depan mak dia bagi-bagi ya. Tapi zaman sekarang ni pun ada orang macam tu lagi lah. Dia tak pun nak balik rumah mak kan. Dia pergi rumah mak. Bukan tak balik, dia rumah balik. Kita balik rumah mak kau. Dia balik rumah mak dia kita kan. Itu cukup bahaya tu kan. Mak kita pun ni nak langsung malam raya dengan anak dengan cucu kan. Ni yang berlaku lah banyak di negeri ni Allah Alam. Tapi Negeri Sembilan dia macam tu lah. Kita berlambat kita kuat. Kita ada cucu tuan, ada anak-anak. Kita sendiri halau anak kita. Anak kita pun kuat halau supi membunuh kan. Kau bagi-bagi yang kau sini je kau nak bersarang kau. Dan sini kau nak bersarang. Suruh dia bagi. Mungkin sekali pertama macam tu mentua hari ni dia tak apa nak ni tuan. Dan mentua saya mula juga. Tapi akhirnya dia faham. Kalau kau macam ni kita mana tu lagi orang ni dia tak faham. Dia faham kalau kau orang Islam mesti boleh perempuan. Mentua saya undi tu. Ayo ni kan nak balik mana saya pun undi. Kau kahwin tu pun undi kan. Undi balik kau teh. Mama kau mak dia. Nomi tu. Tengok mak dia lah. Masa muka mak tuan. Mentua saya. Tamu saya balik tu. Masa muka. Kalau mak marah. Tak apa. Tak pun dulu kat dia. Sebelum balik gayo tu. Mantai tu balik tu. Mak gayo kita mau mak. Masa muka. Tak cakap dia kan. Rumah saya risau. Mak marah. Tak apa. Dia tak ada menantu macam ni. Esok tu cerita. Tahun depan tu dia tengok saya dah bersarang itu kan. Senyum ya. Tahun yang ketiga tu tak tahu dia suruh kau pukul nak balik rumah kau. Dia dah kata. Ya kita tak mulawan itu lah. Kan kita tak mulawan. Orang dia faham ni. Kita mak dah tahu tak apa lah. Kan cerita-cerita kat dia tentu ya. Dia gitu. Kita pula pandai-pandai lah. Nak balik rumah mak kita, tak boleh tinggal kan. Saya nak balik rumah mak saya, mantai tu balik di rumah muka tu, beritahu cerita tu kan. Nampak lah muka kita. Balik rumah mak kita.
Kita dah balik mak mentua, kita balik dah mak maklum mentah itu mak ini orang gayo tamu ke mak mentua. Okey. Jadi dia lah tak berasa benar lah. Tapi hari ini tidak. Itu yang pertama, yang kedua ini banyak orang lelaki lah tuan. Tak maaf cakap. Ni bukan orang lelaki juga, orang lelaki bola-bola Afrika ni. Kita pernah sebut kadang-kadang kita ngaji pun boleh. Bila tak? Bila mak ayah sakit. Siapa jaga? Adik-beradik perempuan jaga. Kau tahu kat kita kan? Kita lelaki. Lepas tu adik-beradik mak ayah sakit ni, adik-beradik perempuan dia suruh jaga. Kita lelaki ni, kita sepatutnya bertanggungjawab jaga mak atau ayah kita. Bila dia sakit, dia usul, dia berbuat, kita lelaki. Bukan dia suruh adik perempuan. Ni kau lah jaga tadi kan? Kan? Kau minyak kerja, Angah minyak kerja, lu minyak kerja, Angah minyak kerja, Alang minyak kerja ni. Suruh adik jaga. Adik itu dia lelaki Takkan lelaki kita tak ada orang kau lah jaga babak kau, tak ada kan? Dia rito lah sambil nak buat tak nak. Tapi akhirnya yang berlaku adalah pergaduhan. Makin lama. Saya ada satu cerita tuan Kepala Soman. Kita dudukkan sampai slip disc. Apa tu? Tahu slip disc apa? Slip disc laki budak perempuan tu. Kakek mak kakek abah. Budak tu tak pernah besar, dia kita lebih kurang. Bapak tu besar. Slip disc. Nasib baik lelaki tu lurus je. Dia tak ada marah, dia angkat-angkat. Bila dia sakit, dia pergi nation. Sakit, dia pergi nation. Dah mati saya nasib baik lah. Pak mentua saya tak besar. Mentua tu jaga mentua tu Tuhan. Kalau besar, mentua saya dengan saya sekali mulut di bawah. Kita orang lelaki juga. Dia banyak kat situ. Ya kan. Nak dia apa? Disuruh adik perempuan dia. Adik perempuan tu sebenarnya aku dia faham, dia kena tanya suami dulu. Boleh tak jaga apa? Bisa jaga mak. Takut abang kau yang besar tu apa kejadian ya? Yang bilang tak ada jadi gaduh tu sebab orang lelaki ni dia tak pun nak faham tu. Dia suruh adik perempuan dia. Asal dia bukan dia. Orang lain tak boleh dia, bukan dia kan. So akhirnya adik-beradik putus saudara sebab tak faham. Jadi kita ngaji-ngaji kan kita faham sama-sama lah. Kalau jahil lah kita berjawab dengan jahiliah kita. Kemudian Rasulullah SAW terusnya berkata, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu 5 amalan yang akan menyempurnakan hidup? Tambah 5 lagi kita Rasulullah nak tak? Ada 5 amalan kalau aku buat menyempurnakan hidup. Rasulullah sebut, janganlah kamu menghimpunkan sesuatu yang tidak akan kamu makan. Simpan bodoh banyak-banyak, kita nak makan. Oh ini kegemaran kita ni kan? Kuih raya sampai 2 tahun kuih raya tu. Kalau tak makan bawa lah ke sekolah, bawa apa kan, terakah kau. Ini 2 tahun kuih tu. Aduh kuih ni kuih. Tahun lepasnya kuih tu, tengok mak kuih tahun lepasnya kuih tu sekarang. Ataupun kita beli bondo banyak-banyak sampai makan dia bubur. Bubur makan, kita tak makan. Ya Allah, apalah ini kan. Nah, tu pembaziran tu. Ataupun banyak contoh-contoh yang lain dah. Maksud Nabi ni jangan kita sampai pegang sesuatu yang kita tak boleh manfaatkan. Baiklah orang lain manfaatkan. Jadi makan dan naik makanan kan. Sama lah ni saya selalu sebut buah rambutan dia. Buah rambutan tu banyak. Sampai kopam buah rambutan tu nak bagi ke orang tak ada orang. Dia ada gugur ke bawah tu. Gugur putih balik temu pokok lain kita lah. Ini gugur apa orang buat. Kopam itu tak ada boleh bampu pun ayam tak makan dia tu. Jadi serak-serakkan ke orang. Banyak bagi ke orang. Jangan satu Rasulullah jangan simpan satu yang kamu tidak akan makan. Tuan ingat kita Sunan Al-Basri tu. Yang dia jalan kan, dia nampak seorang yang menjalau ikan. Jalau ikan. Bila jalau, banyak naik ikan tu. Lepas tu dia ambil 3 ekor. Yang lain semua buang. Buang. Akhirnya tanya, kenapa tuan punya susah-susah jalau? Ambil 3 ekor. Seekor ni makan pagi. Seekor ni makan tengah hari. Seekor ni makan malam. Habis 3 ekor cukup lah. Ada simpan ke ikut cik yang lain lah. Oh kita tak ada orang. Wali 1 kobon sawi tu masuk dalam peti ais. Makan dia secokak. Lepas tu yang lain semua masuk dalam tu. Sama kita tuan. Rumah ada peti ais. Wali timun. Timun tu elok sokak. Kocut timun tu. Kita nak makan mana lah. Cik lah timun lain. Masa wali tu okap.
Kap apa ah? Apa tu? Mak bapa kap itu kap mana Tahu pertama lagi kan. Tak ingat dah body tu. Oli ikan. Lepas tu dah lama koreng ikan tu dalam petai tu. Laki kita boleh makan ni. Tak boleh dah body ikan bagus lah. So senyum tu siapa yang buat itu? Satu. Jadi simpan benda kita tak makan. Kedua, janganlah kamu dirikan rumah yang tidak akan kamu duduki. Rumah banyak-banyak kita duduk. Tapi hari ni orang bisnes kan, rumah dia tak duduk, orang lain duduk. Itu lain cerita lah. Kan? Orang nego dia buat rumah, kita duduk, dia orang lain duduk lah. Tapi duduk berbayar tu, bukan duduk free tu. Kau duduk free, saya ingat tak tahu lah pasal mana. Kalau orang tu tengok orang tuan dulu lah, rumah saya tak payah bayar. Kau jago, mana empat baiki dia. Mana terbakar, elok alik. Mana bocor tak apa. Kalau macam tu lah, tak tahulah nak cakap orang tu. Kemudian janganlah kamu berlumba-lumba dalam sesuatu yang bakal kamu tinggalkan. Jangan berlumba-lumba dalam sesuatu yang bakal kamu tinggalkan. Ini terlebih-lebih mencari dunia. Dunia semua kita tinggalkan. Kan? Berlumba-lumba. Orang beli tua, orang tu beli bersikap, dia beli motor, orang tu beli kereta ni Proton kancil, dia beli Proton. Orang tu beli suara, dia beli wajah. Orang dia tinggi-tinggi ni dia berlumba ni. Orang tu pakai wajah, dia masuklah Honda. Dia beli Honda. Orang tu pakailah Alphard, dia beli Volkswagen. Lawan-lawan kan. Besok dia mati, seekor bersatu kereta tak ikut kubur. Umur tinggal. Kan? Orang tu sewa rumah, dia pun sewa rumah. Orang tu boleh lansi, dia pun boleh lansi. Dia jadi hujah tu, tengok orang sebelah terbang, tengok orang sebelah terbang. Seorang perempuan, tapi bukan perempuan dia orang ni sampai lain. Mungkin bukan lain. Perempuan yang marah saya topik lain. Apa tu perempuan ni Ustaz? Berkirakan bukan apa nak cerita syaitan, buruan syaitan tak ada perempuan. Buruan dia perempuan. Sebab dia tahu orang lelaki ni sikapnya penyayang. Iyalah penyayang sangat. Tak bila dia sayang sungguh, dia sayang isteri dia. Jadi dia tak boleh masuk ke suami, dia masuk ke isteri. Seperti mana dia masuk pada Hawa. Kan? Akhirnya makan buah putih. Begitulah dia buat. Sebab tu Nabi SAW selalu sebut kan, perempuan ni paling ramai masuk neraka. Sebab dia tak jaga aurat dan dia tak pandai berinteraksi dengan suami dia. Kat situ. Kan? Jadi perempuan ni banyak dihasut oleh syaitan. Jiwa dia halus, emosi dia tinggi perempuan ni. Kau dia sayang sungguh-sungguh. Kau dia marah sungguh-sungguh. Perempuan ni. Jadi itu jadi sasaran syaitan. Banyak. Lepas tu kadang-kadang apa yang payah kan, nak buat anak kita dapat, dia masuk kita tak dapat. Dia masuk ke rumah kita. Tolonglah pujuk abang. Anak kita pujuk. Bila rumah kita pujuk jadi mulut tak ada. Sebab rumah. Ni perkara ni kena jaga ni. Jadi belum-belum dalam hal ini bukanlah abang perempuan ni dia mata duitan kan. Dia suka dunia. Biasanya maksudnya bisikan tu kadang datang syaitan bisik. Janganlah jumpa kan. Kalau dapat orang yang bersahaja, yang apa tu orang kata yang qanaah, berpada dengan apa yang ada, itulah suami yang beruntung lah. Itu dalam adab seorang isteri kan, dia tak boleh mohon pada suaminya sesuatu yang tak dapat diadakan oleh suami. Itu jangan sekali dilakukan. Kemudian berusaha untuk mencari bekalan akhirat. Cari bekalan akhirat sebanyak-banyaknya. Sebab nanti di akhirat ini dunia yang akhirat ini dunia akhir kan, tak ada lagi dunia lepas dah. Lepas tu tidak ada lagi kematian. Manusia akan hidup selama-lamanya. Kalau dia di syurga, maka selama-lamanya dia dalam nikmat Allah. Kalau dalam neraka, tak boleh bayangkan selama-lamanya dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah besar kan. Hari ini kita tak pernah sedar yang itu. Sebab kita dikelilingi oleh kemewahan dunia. Kita tak pernah sakit pun elok balik. Jadi kita sebab itu banyak manusia lalai.
cukuplah. Sesekali tuan-tuan, Sabtu Ahad ada kerja, masuk dalam bilik, jangan buka kipeh, tengah hari buta tu jangan keluar. Rasa macam tu, tengok, ya Allah kadang ni, macam tu itu akan ingat. Cuba duduk, dah pus boleh tu, peluhu tu kau. Masuk dalam bilik, kunci tikap pintu semua, aircon yang buka, apa yang buka, duduk dalam malam tu dia diam itu. Jangan lama kan, 10 minit pun kalau tahan dia dah lah tu. Bayangkan so, itu baru dalam malam, dalam bilik rumah sendiri, tak ada api pun. Tapi kita dah kepanikan, melintir kita. Di akhirat azabnya lebih teruk. Minum air nanah campur darah. Kita dah bincang dulu kan, di mana di bawah di Surau Jerman. Makan, minum Riesling, darah campur nanah. Makan buah zakum, makan dori, buah yang binatang pun tak nak makan. Orang tak makan, tak ada binatang yang makan ayam dah okey. Beracun, membunuh sifatnya pahit, busuk, lebih busuk daripada bangkai. Dan 6 sifat itu lebih busuk daripada bangkai, beracun, buruk, hodoh, tak sedap, rasa paling teruk, makanan paling teruk kita keluar. Berdui. Ini dimakan oleh orang ahli neraka. Nama dia Tarik. Masuk dari zakum. Ini semua buah-buahan yang tuan-tuan, yang bila makan dia memutuskan urat-urat susu dalam ni. Kalau rumah tak ada makan apa-apa, kepanih macam tu ya. Ini dah nak panih, kemudian nak makan pula memutuskan urat-urat susu dalamannya. Minum pula, minum yang menghancurkan perut. Itu orang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkenaan dengan bab ini juga, Abu Ya'la meriwayatkan bahawa ada seorang daripada suku Al-Adawiyah yang ceritanya telah kami tuliskan dalam bab seorang Bal Adawiyah dan lain-lain. Orang itu bertanya, seorang Bal Adawiyah datang kepada Rasulullah, bagaimanakah ajaranmu? Orang tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, aku menyuruh seluruh hamba Allah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Khaliqu kulli syai', Dia mencipta semua, setiap sesuatu Dia yang mencipta. Rasulullah sebut, aku menyeru seluruh hamba Allah untuk menyembah yang Maha Esa. Lalu aku tanyakan kepada baginda, apakah isi ikrarmu? Jawab baginda, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku, yakni Muhammad, sebagai utusan Allah. Dan kamu tinggalkan sembahan pada Lata dan Uzza, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, dan seterusnya. Jadi salat, bayar zakat, diimankan Allah, bersaksi Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Rasulullah jawab pada pertanyaan orang Adawiyah. Ini satu riwayat yang lain lah. Cerita tentang bagaimana orang ni, manusia ramai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Al-Qamah tuan dengan kaumnya. Jadi sikit lagi tuan kita berhentilah. Kita agaknya. Rasulullah SAW melancarkan strategi dakwah. Ini di antara strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada permulaan Islam. Cara Nabi menyampaikan agama. Tabrani meriwayatkan bahawa Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah SAW pada suatu hari keluar menemui para sahabatnya sambil berseru. Nabi keluar, Nabi bersebut, sesungguhnya Allah telah mengutusku sebagai rahmat bagi sekalian umat manusia. Karena itu tolonglah aku, dan janganlah kamu tertinggal sedikit pun seperti kaum Hawariyin terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga mengajak mereka seperti aku mengajak kamu sekalian. Setelah Nabi Isa mulai mengajak mereka, maka di antara Hawariyin itu ada yang membencinya, sehingga Nabi Isa alaihissalam mengaku kepada Allah mengenai keberatan mereka. Jadi ini cerita Rasulullah menyeru sahabat-sahabatnya untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Nabi buat contoh golongan Hawariyun. Hawariyun ini pengikut-pengikut Nabi Isa. Kaum Nabi Isa ketika mana mereka diperintah, diajak oleh Nabi Isa,
beriman dengannya, tapi sebahagian ada yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa mengadu ke Allah tentang perangailah golongan Hawariyun ikut ini. Rasulullah bawa contoh, jangan ada yang tinggal macam golongan Hawariyun, kata Rasulullah. Kerana itulah setiap orang daripada kaum Hawariyin itu diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Jadi ada yang tak nak ikut Nabi, ada yang tak nak ikut Nabi Isa menyimpang, maka Allah Ta'ala pun beri tugas kepada golongan Hawariyun ini untuk berdakwah kepada kaumnya. Yang beriman dengan Nabi Isa, ajak kaum semua. Dakwah ni tuan bukan ustaz, bukan kau ustazah, kerja kita semua yang telah ditaklifkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Menyampaikan agama ni bukan kerja Rasul, kerja kita semua tuan-tuan. Setelah Rasulullah wafat, kita lah yang kena kembang-kembangkan agama ni. Dalam perkara ini Nabi Isa berkata kepada para Hawariyin, ini adalah beban daripada Allah, kerana itu sampaikan dan laksanakan. Suruh menyuruh orang. Ketika mendengar cerita ini daripada Rasulullah SAW, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami bersedia untuk melaksanakan tugas apa sahaja, kerana itu utuslah kami sesuka. Dalam hadis yang banyak Nabi, kalau kita tengok dalam hadis yang banyak, sehingga para sahabat mereka bersumpah, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Cagaran dia emak dengan ayahnya, taat kepada Allah, berkat kepada Rasulullah, berbaiat, taat sedia kepada Nabi, sehingga mencagarkan nama ayah ni. Kan, kau suruhlah apa ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memilih Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu diutus kepada Kaisar Parsi. Salid bin Amru diutus kepada Hawta bin Ali di Yamamah. Amru bin As diutus kepada Jaifar dan Ibad bin Al-Jalandi, Raja Oman. Dihyah Al-Kalbi diutus kepada Kaisar Romawi. Syuja' bin Wahabi Al-Asadi diutus kepada Muzir bin Haris bin Abi Syamar Al-Ghassani. Amru bin Umayyah Ad-Dhamir diutus kepada Najasyi. Semua utusan itu pulang seluruhnya sebelum Rasulullah SAW wafat, kecuali sahabat Ala bin Hadrami. Di waktu Rasulullah SAW wafat, dia masih berada di Bahrain. Cara Nabi berdakwah, Nabi hantar sahabat-sahabatnya untuk sampaikan agama. Itulah sebahagian daripada saudara-saudara kita yang mengambil kaedah ni keluar, menyampaikan sahabat-sahabat di luar. Sebahagian sahabat kita ada yang keluar 30 hari, keluar 50 hari, 70 hari, banyak hari keluar kan. Ada orang marah-marah ada. Jangan marah-marah, kita tak boleh buat kerja tu. Sekurang-kurang kan kerja tu dah ada sahabat-sahabat saudara kita yang buat. Kita kena berlapang dada lah tuan. Kadang-kadang kita tengok orang Islam ni syukur nyalahan orang. Nyalahan orang tu nyalahan. Wanya. Kita mana ada perfect semua. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat. Yang tak boleh buat tu syukurlah saudara-saudara kita yang buat. Yang kita buat, kita buat. Kan sepatutnya kita anggap itu satu kelebihan. Kita saling tampung-menampung, tampan-nampan kekurangan-kekurangan kita. Kadang-kadang saya jadi kita ngajar siapa salah kan kita. Ngajar masjid, ngajar surau. Kadang-kadang pengurusi masjid tu dia geram ya. Ustaz nak tanya ustaz, apa hukum orang tidur-tidur sini je masjid? Memang kawan kita tidur. Tu habis dia pun piuk bawa piuk di bawah air ni, di bawah air semua, di bawah air sampai tak bawa air kolah kali. Jangan macam tu tuan-tuan. Dan orang luar banyakkan itu. Itu tuan fikir. Kita saya fikir kita yang bodoh ni. Tuan-tuan cuba fikir kan. Tuan-tuan sanggup kau pergi makan kawan tuan sebelah tu. Sanggup tuan, jom kita ke surau. Dalam mau tak nampak muka orang. Takkan ada dah. Takkan ada dah. Bukan kau tangan kau kepala tu kan. Siapa nak pergi pergi makan kawan? Ni orang taman ni kita pergi. Orang surau ni pergi buat jangan nampak tuan ke surau. Jom kita pergi surau. Ni jemaah sama. Bila rumah orang lain minta pernah ke surau tu. Tuan tak nak buat. Kita tak mampu nak buat.
Dia sama kaedah macam kita dengan saudara kita. Kita dengan orang kita boleh kan? Boleh suruh, boleh cakap. Dengan dia beradik, dengan pak saudara, dengan mak saudara. Susah. Buat dia dokit, kita hari dengan kita. Susah nak buat. Sama lah kita dengan orang teman kita. Sebab tu saya kata ada kebaikan ni. Orang Pakistan datang sini. Suruh ataupun orang Singapura datang sini dia ajak. Okey lah. Kita tak mampu nak buat. Orang luar tolong kita buat. Kita lah keluar, kita lain nak. Kita lah ngajak awak ambil dia orang. Okey lah. Kita kawan seorang tu pergi Pakistan. Bau sana wow sampai hari. Satu mesin. Bau rau hari sampai mesin. Apa tu? Ada lah seorang kawan kita rakam tersebut kan ada orang kat sini kan. Bau Ustaz, saya bau dengan kawan tu bau sau tadi buka pintu bau satu mesin air. Macam mana kau? Saya fikir balik Rasulullah masa pergi apa tu? Taif kena balik batu berdarah-darah. Setakat air apa hal? Kalau anda tuan. Setakat air apa hal? Kadang tu sampai rumah dia dah tahan dah. Yang masuk tak? Kalau lah baik, kalau lah jemaah, dia belum pergi bayar, tak dibayar dia orang tu. Kalau lah baik, kalau lah jadi, kalau lah nak jemaah, awak ni semua tak baik, baru cakap ni. Itu semua sebab dia ditanya sahabat-sahabat kita kan. Kenapa saya apa kekuatan saya? Saya buat macam tuan. Saya nak rasa macam mana Nabi rasa. Kalau tuan tak keluar tu tak tahu, tuan tak rasa macam mana bauin Ini kan kadang-kadang kita fikir yang ni lah kata Rasulullah. Kadang-kadang kita pergi ke masjid tempat orang Islam, kita pun kena halau orang tu. Dia tak payah juga memang tu poin halau dia. Kita pergi masjid kena halau. Saya baca kisah kadang-kadang saya baca kisah apa tu kita ada habis tidur ke masjid kalau sepak keluar tu kan. Semua tu kita rasa check. Kalau tak keluar tak rasa saya fikir balik betul lah. Kalau cakap boleh lah, tak cuba sendiri keluar rasa. Kena walau, kena simpangan air. Baru real. Nabi kena boleh bantu ke tak simpangan air, kena kutuk-kutuk, tak ada masalah. Sikit-sikit je. Fikir-fikir dia. Okey. Sebab itu sepatutnya kita ambil sisi positif lah. Sisi baik lah. Kenapa kita nak bosan-bosan sisi buruk lah? Manusia ni kalau kita cari keburukan, kita akan jumpa tuan-tuan sebab kita orang manusia. Mana ada perfect yang sempurna Tuhan dia Allah Ta'ala. Kalau kita dah bersedia, kalau kita dah sasaran kita mencari keburukan ke orang, kita akan jumpa banyak keburukan orang. Patut dia carilah kebaikan. Bosan-bosan kebaikan. Biar datang duduk. Ini kita cari yang buruk-buruk kalau cari buruk. Kan? Memang dia tak sempurna. Cari tak sempurna tu jumpa lah. Manusia ni sempurna dengan ketidaksempurnaannya. Apa dia cakap tu? Betul lah kan? Manusia ni sempurna dengan ketidaksempurnaannya. Kau sempurna tu Tuhan dia. Kita cari cari lah. Saya kan apa Ustaz? Itu orang sepak-sepak ni masa-masa. Kadang-kadang sahaja. Kadang-kadang tu dia tidur ke seorang. Orang ada tak bangun lagi dia. Alasan. Ustaz suka jubah kadang kuning tu dia. Ya Allah, jawab tu dah 3 hari seminggu. Kan? Semua tu rasuk. Ini kadang-kadang itulah. Kita sebenarnya kalau belajar tu jangan bersangka buruk lah dengan sahabat. Nak saudara-saudara baru kita lah. Saudara se-Islam kita. Apa pun yang berlaku, kalau kita boleh bersangka baik, maka panjang umur kita. Kan Nabi sebut kan, siapa man ahabba, apa Nabi sebut dalam hadis tu? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Kita datang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Apa tu? Nabi sebut maksudnya sini kan. Siapa yang suka dia dimurahkan rezeki. Ayyubsata lahu fi rizqihi, dan kemudian dia suka untuk dipanjangkan umurnya fi atharihi, yang di tengah satu perkataan tadi. Fi atharihi falyasil rahimah. Nabi sebut, hendaklah kamu menyambungkan tali silaturahim. Berbaik sambung dengan orang, sambung silaturahim. Kita akan murah rezeki, kemudian kita akan panjang umur. Nabi sebut, siapa nak murah rezeki, siapa nak panjang umur, sambungkan tali silaturahim. Nak sambung tali silaturahim satu tuan, kita tak boleh nak simpan
perasaan tak sadar hati pada saudara-saudara Islam itu. Baru kita boleh sambung silaturahim. Kan baru boleh. Barulah rezeki kita banyak. Kita jumpa orang yang kita menyonggi, kita jumpa orang yang kita menyonggi, jumpa yang tanya khabar, burak-burak. Orang pun senang nak bagi, nak begitu, nak begini. Jadi kan kita lebih-lebih hantar kita kan. Sebab kita baik dengan dia, cukup dia bagai takai mutan tak lebih kan. Ya sebab kamu ya. Jangan begitu kan. Kau hantar rumah tu jangan bagi rumah lain begitu dengan hukum mazhabnya. Pergi mau tu. Dia nak urus rambutan ni. Sebab saya cerita dia semua berada dengan orang tu. Saya tak tahu siapa pergi dia. Hukum mazhabnya, yang panas bandangnya tu dia. Sebab kita tidak sambung silaturahim dengan saudara baru. Kan bergaduh yang tak tahu dah. Padahal tu taman tu dia beradik. Bukan taman sini, taman di Thailand. Taman sini bawa kan nama orang. Dia tu bergaduh. Bila bergaduh ada tak adik kita ingat? Ada orang. Tapi kalau kita kat dalam rumah dia silaturahim kita tanya dia bagaimana. Kadang-kadang kalau boleh bangun sikit, boleh bangun pergi je dia. Besok apa yang lebih sikit atas kita. Lebih sikit atas kita. Lebih sikit atas kita. Tu yang kata murah rezeki tu. Sebab sambung silaturahim. Panjang umur, memanglah panjang umur. Orang tak limpah kita, orang tak apa. Dan walaupun kita orang kita baik dengan orang. Jadi bila kita baik dengan orang tak sakit hati. Kita tak menyakit hati orang tak menyakit hati kita. Tu yang senang hati dia tu. Panjanglah umur. Yang tak panjang umur tu, jumpa orang yang kita, orang tu apa lah. Orang yang sakit hati, orang yang korek ekonomi kita, orang yang pacinta motor kita. Ada orang sakit hati dengan kita. Pendek umur tu je dia. Sebab apa? Orang marah, kita pun sakit jiwa orang. Bila kita sakit jiwa ni sebenarnya kita mengorek sendiri nafiah kita. Kita mana orang nak gorek ni nak dikotok tak dapat. Nak disemolih kan kita lah kalau semolih dalam balai polis. Kita korang bila korang tu sebenarnya memendekkan umur sendiri. Memendekkan umur. Baca tu jumpa orang kita jonggi lah. Kita kan apa pun nak buat kita jonggi lah. Panjang. Wallahu a'lam. Cukuplah banyak nak kata tu. Sekadarnya untuk malam ni tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikannya. Kita syukur pada Allah. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada yang cakap mengurus hati tuan-tuan dan puan tak ada niat. Kita bincang sama-sama malam ni untuk sama-sama kita baiki diri. Mudah-mudahan kita ada niat untuk baiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan yang luas untuk kita. Wallahu a'lam. Qul hadza sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini dan tuan ya. Ada soalan ya tuan? Apa soalan? Oh. Saya boleh betul dah yang akan pada tuan dia. Orang satu-satu dia saya nak boleh dikirakan dalam ini. Dalam tadi yang apa Rasulullah kata ada 5 amalan. Tapi bila saya bilang ada ompek dia tak. Ompek dia tak cukup. Kalau tu saya minta sompet nak tengok kita asal dia semua tuan. Dia ompek dia tak ada ompek. Ompek dah. Tuan nitip foto tuan kira ya. Saya silap tak kira tadi. Yo ompek tengok balik. Tak minggu depan kita tengok balik. Saya tak kira tadi. Ni kalau tak cukup tak apa tuan saya ada kitab asal lah ni. Kitab asal saya ada. Itu tak jadi salah ada kalau tak faham tengok kitab asal lah jadi faham lah. Muka surat apa ni? 159. 159. 159. 1 2 you orang tuan nampik lah. Betul tak ompek? Betul. Tak apalah besok kita tambah aku. Tolong tadi kita tulis. Dah pek ringgit okey tu buang sikit je kan. Besok kita tambah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma zidna fahman nabiyyi wa 'ilman mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najah fi kulli imtihanin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli al-islam wal muslimin. Allahumma salli al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma salli ikhwan al-muslimin fi Palestin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri 'a'da'ina wa na'udzu min shururihim. Allahumma batil shamlahum wa farrij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sabbit 'alaihim qalban mutmain. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah.
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادي الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تسبيح القراءة والصلاة والسلام.